Selamat datang adik-adik sekalian ke channel ni. Sebelum kita belajar, saya tahu audio background sound bunyi latarnya terlalu bising. Too much of background noise. Sebab saya rekod dari Windows 10 laptop saya. Saya tak memang tak guna perisian tambahan ke atau software-software lain yang download daripada internet ke, sebab laptop saya dia macam tak support, dia terlalu berat, dia macam lag, lagi slow dia jadinya kalau saya download perisian yang baru. Jadi saya gunakan sahaja apa yang sudah tersedia ada dalam laptop saya ni. Channel ni saya buka, saya start untuk teman adik-adik sekalian belajar bersama-sama ya. Mungkin ada yang di antara kamu yang tiada motivasi untuk belajar seorang-seorang. Jadi kita belajarlah bersama-sama sambil satu muka surat setiap hari ke apa ke macam tu, supaya adik-adik sama-sama kita boleh buat ulang kaji untuk exam. Kita perlu faham, kita perlu baca buku teks dulu, especially untuk subjek sains, sejarah macam tu. Kita perlu baca buku teksnya, kita perlu faham apa isi kandungan buku teks sebelum membaca buku revision atau buat latihan ya. Untuk mendapat dengar dengan lebih jelas, sebab audio bunyi latarnya terlalu bising kan, adik-adik cuba gunakan earphone kalau ada dan kurangkan volume bunyi handphone adik-adik atau bunyi laptop adik-adik ke 50 hingga 60%. So bila adik dah kurangkan volume dia, bunyi handphone adik-adik, bunyi bising ni, yang bunyi bising kat latar ni pun dia pun akan kurang dengan sendirinya ya. Bunyi bising ni dia sebenarnya dia akan kurang kelamaan. Adik-adik hanya perlu bersabar dengan saya ya. Jom kita sekarang lihat buku teks sains tingkatan 5 dan belajar bersama-sama. Sambil akak sedang scroll macam ni, adik-adik cuba sila buku teks adik-adik ya. Okey. Jom kita lihat first cover page je dulu ya. Ini ya cover page dia. Cover page maksudnya muka surat, bukan muka surat lah, macam cover page lah yang ni ya. Buku teks adik-adik. So sains tingkatan 5 KSSM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bila akak tengok cover page ni, akak rasa KPM sedang memberikan kita macam tips atau memberitahu kita bahawa mungkin ada chapter atau mungkin kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan angkasa lepas juga, sebab kat sini dia buku cover page ni dia menunjukkan Malaysia, yang ini Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak dari angkasa lepas ya, dari luar bumi. Yang ini ya satelit. Okey, jom kita lihat dalam buku teks buku negara. 5 prinsip buku negara. Sekejap yang adik-adik, dia macam slow. Kata-kata kan dia terlalu slow. Penghargaan. Okey, jom masuk isi kandungannya. Tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Dalam sains tingkatan 5 ni kita mempunyai 4 tema juga seperti sains tingkatan 4. Dalam tema 1 pula, sains tingkatan 5 kita mempunyai 3 bab. Tema 2 kita mempunyai 3 lagi bab. Tema 3 kita mempunyai 2 bab iaitu 7-8. Tema 4 kita mempunyai 1 bab ya. Jadi kalau dari tingkatan 5 kita mempunyai 9 bab, tingkatan 4 pula kita mempunyai 12 bab. Kalau 12 campur 9 kita mempunyai 21 bab untuk fokus untuk SPM. Sains sebenarnya subjek yang sangat senang kalau kita dah faham apa yang mereka cuba sampaikan ya. Selak buku teks adik-adik bersama-sama kakak ya. Okey. Tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup.
Mengapakah disinfeksi penting sebagai satu daripada langkah pencegahan COVID-19? Mengapakah sesetengah buah-buahan mempunyai nilai kalori yang tinggi? Apakah kebaikan penggunaan plastik terbiodegradasi dalam kehidupan harian? Ketiga-tiga persoalan ini merupakan persoalan yang penting dalam tema satu kita. Bila dah kita habis tema satu yang mempunyai 3 buah bab, kita harus atau kita mampu jawab ketiga-tiga persoalan ini. Bab 1, mikroorganisma. Bab 1 mempunyai 3 subtopik. Dari 3 subtopik ini kita harus fahamlah mengapakah mikroorganisma tidak ditemukan sebelum mikroskop dicipta. Apakah peranan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian? Mengapakah mencegah lebih baik daripada merawat terhadap sesuatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma berbahaya? 3 persoalan ini, 1, 2 dan 3. Ketiga-tiga persoalan ini kita mampu jawab selepas kita habis bab 1. Adik-adik mampu atau adik-adik perlu ada idea. Kalau kita lihat muka surat ni, kita boleh lihat ini merupakan mikroorganisma ya. Ini berbentuk sfera. So, yes. Marilah kita mengaji dunia mikroorganisma. Mikroorganisma berfaedah, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Buletin Sains. Penyakit coronavirus ataupun COVID-19 ialah satu penyakit berjangkit yang mula dikesan dan dikenal pasti di Wuhan, China. Susulan penularan wabak COVID-19 secara meluas di seluruh dunia, penyakit ini dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. WHO maksudnya World Health Organization. So, COVID it's not a new thing. It's not a new bukan perkara baru, dah biasa kan. So, tentu adik-adik dah tahu apa tu COVID. Okay, kata kunci. Kata-kata kunci yang kita perlu fokus dalam chapter ni adalah mikroorganisma, fungi, algae, protozoa, bakteria, virus, flora normal, vaksin, ecoenzyme, pathogen, aseptic, penicillin, antiseptic, disinfectant, antibiotik, antifungal, antiviral. Nanti kita lihatlah kata-kata kunci ni dalam bab ini ya. 1.1. Dunia mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Dalam exam, dalam peperiksaan, kalau mereka soalan tanya apakah itu mikroorganisma, adik-adik mampu jawab, iaitu organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ya, definisi mikroorganisma ya. Mikroorganisma dia hanya dapat lihat dengan bantuan mikroskop. Mikroskop maksudnya sebuah alat. Ya, sebuah alat yang kita guna untuk lihat mikroorganisma. Okey, maksud mikro ni terlalu kecil. Organisma bermaksudnya organisma hidup. So, makhluk yang terlalu kecil lah. Organisma yang terlalu kecil. Flora normal. Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Jadi, adik-adik dalam peperiksaan kalau mereka tanya, kalau soalan tanya apakah itu flora normal, kita mampu jawab merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma dan tidak menyebabkan penyakit. Ini merupakan kata kunci. Ini merupakan jawapan kepada apa itu flora normal. So, flora normal merupakan organisma yang kita boleh jumpa dalam organisma, semua jenis organisma dan dia tidak akan menyebabkan penyakit. Ya. Mari kita lihat flora normal pada manusia. Bahagian atas salur pernafasan.
bahagian atas salur pernafasannya. So, kalau di situ kita boleh jumpa flora normal seperti Staphylococcus dengan Streptococcus. Kulit manusia mempunyai Staphylococcus dan Coronium bacteria. Usus kecil seperti E. coli, Lactobacillus dengan Staphylococcus. Ya. Dengan uretra. Uretra mempunyai Staphylococcus dengan Corynebacterium. Jadi flora normal ini merupakan yang biasa ditemui di dalam atau di atas badan manusia, ya. Kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti berikut. Okey. Flora normal ni dah memang ditemui dalam badan manusia, kan? Apakah kepentingan dia? Kenapa flora normal ni kita perlu ada untuk kesihatan diri kita? Flora normal sebenarnya bersaing dengan patogen. Patogen maksudnya organisma yang tak baik. Ya? Organisma yang jahat lah, yang tak sepatutnya ada tapi dia wujud untuk mendapatkan nutrien. Maksudnya patogen dia cuba mendapatkan nutrien daripada badan kita. Jadi flora normal bersaing dengan patogen dan dia juga menghalang pembentukan koloni patogen. Koloni maksudnya kumpulan. Ya? Pembentukan kumpulan patogen. Flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Flora normal merangsang pertubuhan tisu badan seperti tisu kolon. Tisu kolon maksudnya usus besar, ya, dan tisu di dalam salur pencernaan. Flora normal cuba bantu pertubuhan tisu kolon, ya, dan juga tisu dalam salur pencernaan. Flora normal merangsang bentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Maksudnya flora normal ni mikroorganisma ni kita perlukan untuk membina antibodi yang dapat lawan patogen dan penyakit. Jadi adik-adik kena wajib dan kena ingat keempat-empat kepentingan ini, ya. Okay. Jom masuk ke topik yang very interesting, ya. Pengelasan mikroorganisma, jenis-jenis mikroorganisma. So, terdapat 5 kumpulan mikroorganisma iaitu fungi, algae, protozoa, bakteria dan virus. Terdapat 5 ciri-ciri fungi, ya. Kita boleh lihat dari ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Adik-adik kena fokus ke 5 ciri-ciri ini. Mari kita lihat ciri yang pertama, iaitu saiz. Fungi juga dikenal sebagai kulat. Fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Gambar foto 1.1. Terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga fungi mikroskopik seperti yeast dan muco yang berukuran antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Fungi seperti muco lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Maksud berkoloni adalah berkumpulannya. So, kat sini kita harus dapat membezakan antara maksud makroskopik dan mikroskopik. Makro bermaksud besar. Mikro maksudnya kecil. Sebab tu kita panggil mikroorganisma, ya. Terlalu kecil. Okey. Makroskopik seperti cendawan. Cendawan juga merupakan sejenis fungi yang kita boleh lihat dengan mata kita. Dan yeast dan muco hanya boleh dilihat dengan mikroskop. Ya. Okey. Ciri kedua adalah bentuk fungi. Fungi unisel seperti yeast berbentuk sfera kecil. Fungi multisel seperti muco lazimnya terdiri daripada spongarium yang berbentuk sfera hard, sfera dan hifa yang berbentuk berbenang.
Unisel maksudnya dibuat daripada satu sel. Multisel maksudnya dibuat daripada banyak sel. Okay, more than 2 cells. More than 1 cells and more lah. Multicellular and unicellular. Kalau seperti unisel, seperti yeast, dia berbentuk spera. Spera maksudnya bulat. Bukan bulat sebenarnya, dia macam oval shape lah. Untuk multisel, muco, dia mempunyai spora. Ya, dia mempunyai spera dengan hifa. Hifa maksudnya benang dia. Dalam spora tu, dalam spongarium ni, dia macam yang spongarium ni yang dalam, yang besar tu, dalam dia tu ada spora. Ya, dalam spongarium ada spora. Nutrisi, ciri ketiga yang kita perlu fokus adalah nutrisi. Mengapakah sel fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Setengah fungi merupakan saprofit yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan rebut. Manakala setengah fungi adalah parasit yang memperoleh nutrien daripada perumahnya. Okay, so kita kena fokus. Mengapa sel fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Soalannya jawapannya sebab sel fungi tidak mempunyai kloroplast. Kerana tidak mempunyai kloroplast, dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang boleh menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan, ya. Jadi fungi tidak mempunyai kloroplast. Kloroplast tu, dalam kloroplast mempunyai klorofil, Okey. Okay, ada dua jenis fungi. Satu fungi itu saprofit. Saprofit itu dia mengambil makanan, nutrisi daripada yang organisma yang telah mati dan rebut. Manakala yang jenis lain pula, parasit, memperoleh nutrien daripada perumahnya. Maksudnya dia tinggal kat satu tempat, lepas tu dia ambil nutrien daripada tempat itu, daripada organisma itu, ya. Trichophyton rubrum. Fungi parasit, ya. Dia duduk di celah jari kita, celah jari kaki kita, ya. So dia ambil nutrien daripada celah jari kita. Jom kita lihat ciri keempat, iaitu habitat. Habitat mikroorganisma lazimnya dihubung kait dengan nutrisi mikroorganisma. Okay. Maksudnya kalau organisma tu dia hidup kat satu tempat, maksudnya dia dapat nutrisi daripada tempat itu. Oleh itu, fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan rebut yang banyak, tinja, kulit haiwan dan makanan. Fungi juga sesuai hidup di persekitaran yang gelap dan lembap. Nyatakan satu contoh habitat bagi Trichophyton rubrum. So, Trichophyton rubrum dia hidup di celah kaki, celah jari kaki. Tapi kakak pun tak sure sangat. Adik-adik cuba search dalam Google manakah satu contoh habitat, ya. Cara pembiakan. Macam mana fungi berbiak? Kalau fungi unisel seperti yeast, dia membiak secara asexual, iaitu melalui pertunasan. Fungi multisel seperti muco pula, dia membiak secara asexual melalui pertumbuhan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, jom kita tengok ni. Kalau unisel, dia membiak secara pertunasan. Ada tengok? Kan dia yeast macam ni, lepas tu dia tumbuh kat sini, dia tumbuh. So, kita panggil yang kat sini, kita panggil pertunasan. Ya? Lepas tu, dia produce lah. Dia dah cabut cytoplasm dia. So, dia dah produce yeast yang baharu. Kalau yang multisel seperti muco, dia mempunyai dua jenis pembiakan, iaitu satu asexual, yang lagi satu iaitulah seks. Kalau yang asexual kita panggil pembentukan spora, dan yang jenis seks pula kita panggil konjugasi. Ya. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Sporangium kan yang ni kan, yang sporangium tu, yang bulat-bulat yang besar ni kita panggil sporangium.
Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambang tanpa pensenyawaan. So, maksudnya dalam sporangium mempunyai spora kecil-kecil. Bila sporangium ini pecah, spora itu akan keluar dan dibawa angin, dan bila dia dapat persekitaran yang baik, persekitaran yang sesuai, dia mula tumbuh, ya. So muka baru akan tumbuh lah. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hifa berlaku. Maksudnya yang berbenang, ya, berbenang ni akan berjumpa. Yang kat sini, ya, berbenang dia akan berjumpa. Apabila jumpa, gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan muka yang baru. Maksudnya kat sini gamet akan dihasilkan, ya, gamet dihasilkan dan muka baru akan ditumbuh. Okey adik-adik, sekarang adik-adik dah belajar kan dari kita dah belajar pasal fungi, ya. Kita lagi mempunyai 4 jenis mikroorganisma. Adik-adik rehat dulu, adik-adik cuba digest, cuba serap apa yang kita belajar sehingga fungi dari cover page sains tingkatan 5 sehingga sekarang, ya. So dalam video ni adik kena fokus flora normal, di manakah flora normal dijumpai dalam badan manusia, apakah kepentingan flora normal, dan sekarang adik dah belajar tentang fungi. Adik fokus, adik cuba serap, lepas tu kita datang balik, ya, untuk algae.